Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi dalam video yang aku janjikan, iaitu kita akan berbincang mengenai pemanggilan Joe Pedro secara loan secara pinjaman ke Ho Chi Minh City FC yang berpangkalan di Vietnam. So hasil daripada bacaan aku, macam ramai yang tak tahu kenapa, ramai yang tak tahu status pemindahan Joe Pedro ni. Ada yang beranggapan beliau seperti mana Roman Mercado lah, menambahkan kontrak dan terus beralih ke klub lain. Tidak, Joe Pedro, pemanggilan Joe Pedro dilakukan secara loan, dipersetujui oleh Sabah FC hasil daripada perbincangan Joe Pedro dengan Sabah FC, manajemen Sabah FC, dan Sabah FC, manajemen Sabah FC melepaskan beliau secara loan ke Ho Chi Minh City, meninggalkan Sabah FC untuk mengharungi perlawanan Sakit Baki yang akan datang. So hasil daripada bacaan aku ni, aku nampak macam ada yang mengatakan beliau ni macam yang tidak semangat kesukanan atau mengejar duit. Lebih kurang macam tu. So kita di video ni ingin membincangkan mengenai kenapa terjadinya pemanggilan ini, apa yang berlaku di dalam manajemen Sabah FC dan impact untuk Sabah FC lah untuk pemanggilan Joe Pedro ni. So aku mulakan dulu decision yang telah dilakukan oleh Joe Pedro ni kerana ini adalah atas kehendak beliau sendiri, di mana beliau telah dipujuk. Telah dipujuk oleh manajemen Sabah FC dan pujukan tersebut tidak berjaya dimakan oleh Joe Pedro. Aku menyamakan situasi ini seperti mana apa yang telah dilakukan oleh Roman Mercado, tapi bezanya di sini Roman Mercado telah menamatkan kontrak secara sukarela dan terus pergi ke klub lain lah. Itulah cerita Roman Mercado, dan kita sendiri tahu apakah punca pemanggilan Roman Mercado tersebut, kerana pada masa tu Sabah FC mengenai krisis kewangan gaji tertunggak yang dilaporkan sehingga 4 ke 6 bulan. Maksudnya, kenapa aku cakap 4 ke 6 bulan? Maksudnya ada player yang 4 bulan saja seterusnya dibayar, ada player sehingga mencecah 7 bulan selepas tu baru dibayar. So tidak ada konsisten lah dari segi pembayaran gaji Sabah FC. Dan hasil daripada peristiwa tersebut, aku beranggapan mungkin lagi krisis tersebut akan dilalui ataupun telah sekarang dilalui oleh Sabah FC sehingga Joe Pedro membuat keputusan tersebut. Sekali lagi, kita kena ingat sponsor yang diterima oleh Sabah FC ada 5 juta sahaja. Ini pun balik-balik pernah aku ulang di video sebelum ni. Sponsor yang diterima oleh Sabah FC adalah 5 juta sahaja. Perbelanjaan Liga Super untuk 3 bulan saja belum habis. Belum habis lagi aku cakap 3 bulan ni, masih lagi ada beberapa pelajaran yang belum masuk. Ialah mencecah 2 juta. 3 bulan 2 juta, 3 bulan 2 juta, sponsor 5 juta, Liga Super berlangsung berapa bulan. So tengok lagi stadium sekarang, berapa orang saya berada di stadium. Perlawanan baru-baru ni Seri Pahang pun, kalau kamu tengok video Tora Bola tu, macam berapa puluh orang saja yang pergi stadium. So macam mana sesuatu kelab tu untuk sustain, mendapatkan duit untuk membayar gaji-gaji pemain. Aku cakap gaji pemain lah, belum lagi gaji staff apa semua, ataupun sewa-sewa yang perlu ditanggung oleh klub Sabah FC. So ini adalah krisis yang aku rasa telah terjadi. Again, aku rasa disclaimer, ini pendapat aku sahaja. Even though aku telah bercerita dan mendapat maklumat dari beberapa individu tentang apa yang terjadi dalam klub ni, tapi benda tu belum official, belum dikeluarkan sebarang statement lagi oleh Sabah FC. So aku cuma memberikan pendapat aku saja. So aku berpendapat kemungkinan besar ada isu kewangan lagi berlaku di dalam Sabah FC sekarang ni yang membuatkan Joe Pedro membuat keputusan untuk meninggalkan Sabah FC dan pergi ke Ho Chi Minh City secara loan. So bercerita mengenai tiada semangat kesukanan, membayar, hanya mengejar gaji. Guys, kamu kena tahu ini adalah career beliau, ini adalah punca pendapatan mereka, ini adalah kerja hakiki mereka. Mereka tidak ada kerja lain. Bukannya Joe Pedro selepas habis match ni, sana dia berjual di depan Stadium Likas, jual air balang, jual nasi lemak, apa-apa. Bukan begitu. Jadi bagi aku beliau layak untuk membuat keputusan sedemikian, di mana untuk mendapatkan satu klub yang lebih konsisten membayar gaji beliau. Again, kerana ini adalah career beliau, ini adalah punca pendapatan beliau. Of course, bagi aku
beliau sepatutnya lebih bilang orang mengutamakan klub sekiranya beliau ingin berjuang untuk Sabah FC, tapi kita tidak boleh memandang aspek, kita tidak boleh tidak melihat aspek yang aku mention sebentar tadi juga. Lebih kurang macam tu. So walaupun sakit hati ni, geram juga di atas permenggian ni, tapi again kita kena hormat apa perancangan Joe Pedro bagi meneruskan kelangsungan hidup beliau. Benda-benda macam tu. Jadi aku telah sentuh dua benda situlah, iaitu keputusan Joe Pedro dan apa yang berlaku dalam manajemen Sabah FC. Pasal manajemen Sabah FC tu, again, ini adalah pendapat aku saja, bukan itu yang bukan aku katakan confirm ini jadi, kerana sekali lagi belum ada sebarang statement lagi dikeluarkan oleh manajemen Sabah FC. So adakah ia akan memberi impact Sabah FC? Bagi aku, of course, ia akan memberi impact Sabah FC, walaupun kita masih lagi memiliki satu pemain yang mempunyai credibility yang cukup untuk berada di bahagian hadapan. Tapi sekarang ni I'm talking about depth squad lah, iaitu rotation yang perlu dilakukan bagi merehatkan ataupun sekiranya pemain tersebut injured. Dan rotation ni telah terbukti sewaktu mula-mulanya perlawanan Seri Pahang dan juga tempoh hari itu, di mana Darren Lock dulu diturunkan, ataupun Negeri Sembilan kalau silap. Darren Lock dulu diturunkan, lepas tu baru Joe Pedro dimasukkan pada masa kedua, dan Joe Pedro menjadikan gol pada perlawanan tersebut. So ianya memberi impact untuk bahagian serangan Sabah FC depth squad. Tapi kalau dari segi cerita individu, kita akan cakap di hadapan tu kosong. Bagi aku tidak. Kita masih ada Darren Lock, kita masih ada beberapa individu yang layak untuk berada, selain daripada Darren Lock lah, layak untuk berada di posisi tersebut. Dan kita juga mempunyai ubi muda yang berada di posisi tersebut. Even though ubi muda kita belum berada di tahap yang sepatutnya di saingan Liga Super, tapi bagi aku permenggian Joe Pedro ni adalah merupakan satu opportunity yang cukup bagus lah untuk ubi muda tersebut, ataupun pemain gantian yang berada di posisi tersebut, untuk membuktikan yang mereka juga layak untuk berada di posisi tersebut. So sekarang ini adalah open position untuk individu-individu yang ingin mengisi kekosongan tersebut, dan perlunya wujud saingan yang sehat lah, supaya kebergantungan kepada Darren Lock tidak bergantung kepada beliau saja, dan seterusnya memberi motivasi juga kepada player-player lain untuk merebut position tersebut. So this is how I look at our current situation right now lah. Tapi of course hasil daripada perlawanan tempoh hari yang dimana berkesudahan 2-2 tu, nampak gayanya ia memberi impact yang cukup besar lah. Kerana bagi aku kita layak menang perlawanan tersebut. Sekali lagi, kemampuan kita kemampuan kita, kedudukan kita, dan juga home game untuk kita, tapi tidak disempurnakan dengan sebaik-baiknya oleh daripada mereka lah. So aku mengatakan sekali lagi, benda ni adalah kepincangan di dalam manajemen Sabah FC. Of course aku menyatakan juga coach kita tidak cukup hebat, tapi bukan aku salahkan coach kita 100%, kerana ini bukan adalah kehendak mereka, ini adalah kehendak daripada manajemen untuk meletakkan mereka di hot seat tersebut. So basically diorang tidak choice jugalah, terpaksa berada di posisi tersebut untuk meneruskan perjuangan Sabah FC. So itu adalah perkongsian ringkas. Aku ringkas lah aku rasa, pasal itu saja maklumat yang aku dapat so far, dan aku sekali lagi cuba mengaitkan insiden-insiden atau sejarah-sejarah yang berlaku dalam Sabah FC mengenai sekali lagi pemergian Joe Pedro ni. Jadi bagaimana pula pendapat anda mengenai cerita ni guys? Anda boleh tekannya di ruang komentar di bawah. Kalau anda setuju, nyatakan persetujuan anda. Kalau anda tidak bersetuju, anda boleh nyatakan juga ketidaksetujuan anda dengan perkongsian ni. So sehingga berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.